كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان في حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, demikianlah cerita-cerita pengajaran daripada Al-Quran ini adalah ibratul liulil albab, adalah ibrah ataupun pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Maka hadithan yuftara, ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, tetapi dia adalah yang menerangkan apa yang diturunkan kepada kamu sebelumnya ini, iaitu Taurat, Injil, Zabur. Wa tafsila kulli syai', dan juga menerangkan, menjelaskan akan segala sesuatu. Apa maknanya? Maknanya untuk nak pandu hidup kita, dalam Al-Quran ada. Bagaimana hubungan kita dengan isteri kita, dalam Quran ada. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam Quran ada. Hubungan kita dengan kawan-kawan kita, Quran kita ada. Bagaimana nak mengikhlaskan diri kita dan sebagainya, dalam Quran ada. Wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun, dan juga merupakan Quran ini hudan ataupun petunjuk, guidance, wa rahmatan, rahmat liqaumin yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, perempuan ada? Tak ada ya? Ada. Yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu lagi di surau Al-Islah ini, bagi berkongsi sedikit tadabbur Al-Quran, usaha kerdil kita, usaha kecil kita untuk kita nak cuba faham akan ayat-ayat Al-Quran, supaya dengannya dapat kita beramal dengannya, supaya kita nak jadikan Quran sebagai petunjuk buat kita. Agak-agak tuan-tuan tak boring dengan saya je lah. Seminggu sampai 3 kali kat sini kata ni. Hari Rabu lagi, hari Jumaat malam, Sabtu lagi ya. Okey, insya-Allah kita kat mana semalam Semalam suratul Insyiqaq kita dah habis. Okey, lepas tu surah Al-Mutaffifin, dekat nak habis dah kita juzuk aman ya. Okey. Kita baca, insya-Allah kita cuba habiskan kalau boleh. Ini pun banyak ibrah, banyak pengajaran surah ini untuk kita. Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buka surat 587. Dia juzuk amma dekat nak ujung tu. 587, minta maaf jumpa ada baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي النعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم
انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Okey, baik. Surah Al-Mutaffifin. Dalam kitab tafsir banyak ulama mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa makna mutaffifin? Mutaffifin daripada tatfif. Kalau seorang mutaffif, kalau ramai mutaffifin, macam seorang muslim, ramai muslimin atau muslimun, terpulang pada mana kedudukan kalimah tu. Baik, mutaffifin daripada tatfif. Tatfif ni kalau bahasa yang mudah kita nak faham, makna dia curang. Curang makna kata dia nak untung diri dia saja. Kita tengok nanti Allah Ta'ala terangkan kepada kita. Yang pertamanya, wailul lil mutaffifin. Apa makna wail? Celaka. Celakalah bagi orang yang mutaffifin. Mutaffifin ni orang, mutaffif seorang, mutaffifin ramai. Start dengan ayat Allah Ta'ala bagi terus celaka. Dalam Quran ni tuan-tuan, 2 surah saja start dengan Allah Ta'ala marah terus celaka. Sedangkan dosa-dosa banyak. Dan dua-dua dosa itu adalah dosa berkaitan manusia. Apa lagi? Wailul likulli humazatil lumazah. Dulu kita dah tadabbur, celaka bagi orang yang mencela, baik kat depan, kat belakang. Kat depan dia mengata, kat belakang dia kata. Ada yang kata tengok macam tu, ada tu orang tu itu pun wail lumazah juga. Jadi ini menunjukkan dosa yang Allah Ta'ala marah tu adalah dengan manusia. Dengan Allah Ta'ala pun memang kita tak solat, dosa kita dengan Allah Ta'ala, kan? Tapi kita mengata orang, kita curang pada orang, ini lagi Allah Ta'ala marah. Baik, wailul lil mutaffifin. Apa mutaffifin? Allah Ta'ala bagi isim mausul alladhi, iaitu alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun. Orang yang bila dia nak dapat daripada manusia, yastawfun, dia nak cukup. Dia nak beli barang, saya pemborong. Saya nak beli buah rambutan daripada Razak jual, saya nak 10 kilo. Kau kira betul-betul lah. Kenapa tak 10? Betul-betul kira. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi bila dia jual, kaluhum, kail. Kail ni ialah timbang daripada macam cupak beras. Kita tak kira berapa kilo. Sekarang ni kilo lah. Macam berapa cupak, berapa macam tu, apa semua kan. Aw wazanuhum. Wazanu daripada Wiznu ialah berat. Yukhsirun. Saya pemborong, saya beli pada Razak, aku nak 10 kilo rambutan ni. Apa ni tak sampai lagi?
9 kilo 800, 10 kilo kan aku nak. Tapi bila saya jual ke orang, saya kurangkan yuksirun. Nampak tak? Jadi yang orang punya, dia punya daripada orang, dia nak cukup. Hak dia nak bagi orang, dia berkira. Kadang-kadang dia nak jual, saya jual pada tuan meja kita sekilo, saya pun 980, 990. Rugi 10 gram. 10 orang, 100 orang kan dah sekilo dah. Ini yang Allah Ta'ala mahu. Ini Allah Ta'ala mahu. Mutaffifin. Dalam kitab tafsir pun banyak hadis Nabi SAW. Mutaffifin ni kadang kita, jual je lah, saya tak ada kena-mena lah Tuan Haji Ibrahim, saya bukan jual. Saya beli kat Tesco, beli hak mana nak, dia timbang je. Tak. Semua perkara ada mutaffifin. Contoh, kita dengan isteri kita, yang kenapa abang nak kopi, abang balik kerja pukul 4 ni, abang nak suruh buat kopi, buatlah. Abang nak kau layan aku, datang duduk dengan aku, datanglah. Kita nak dia jalankan tanggungjawab. Tapi tanggungjawab kita pada dia, bagi makan yang sepatutnya, bagi pakaian yang sepatutnya, bagi duit yang sepatutnya, layan dia dengan elok, ajar dia dari segi agama, Quran ke agama ke dan sebagainya, kita tak buat. Itu pun mutaffifin. Nampak tak? Banyak tak dalam kita? Ataupun maaf cakap, banyak yang kerja, kita tak kerja. Contoh macam kita kerja dapat bulan segaji penuh kan, tapi yang kita bagi tak penuh. Kerja masuk pukul 8, pukul 10 dah minum, padahal tak ada waktu minum. Ataupun ada waktu minum 15 minit, kita setengah jam. Kita rehat pukul 1 hingga pukul 2. Tetapi kita balik pukul 2, nak pergi solat pula. Solat pun setengah jam. Maaf cakap, kalau orang perempuan pun dengan pakai baju nyek apa semua pun lama. Setengah orang solat Zuhur lambat, dia tunggu dekat asar. Pukul 3.40 dia pergi surau. Lepas asar sembang-sembang, lepas Zuhur sembang-sembang asar. Lepas asar sembang-sembang kemah-kemah, balik kemah-kemah kan, untuk nak ready balik. Mutaffifin. Itu pun mutaffifin. Jadi jangan kita ingat mutaffifin orang jual aja. Maaf cakap, hatta guru-guru yang mengajar pun mutaffifin. Dia datang setengah, maaf cakap, dia nak orang bayar dia penuh. Sebulan kau dah janji aku, katalah kita bagi penceramah luar lah, kau janji aku, okey, Surabaya ada Surabaya 200 penceramah luar sekarang ni, 2,000 adalah. Okey, dia nak 2,000, tapi dia ajar cincai-cincai saja. Dia tak prepare, satu ayat Quran pun tak ada, satu hadis pun tak ada, gelak sana gelak sini. Mutaffifin. Faham tak? Itu pun mutaffif. Sebab apa? Yang dia, kau janji aku 2,000 kan, kau bayarlah 2,000. Tak nak sebut nama lah. Ada orang AJK sini yang kata, maaf cakap, setengah penceramah tu, kalau surau masjid terlupa bayar, dia duk tuntut, kenapa tak bayar lagi sampai macam tu. Sedangkan dia bila mengajar, dia cincai-cincai. Alah, dia orang ni bukan tahu pun, aku ulang je apa yang aku cakap kat sana pun. Gelak sikit, tambah maghrib dengan syak, sekejap je. Lepas solat, kalau kita jadi imam, wirid panjang sikit. Sebelum wirid, selawat sikit, 10 kali nyanyi, tinggal 10 minit, 20 minit kan. Maaf cakap lah tuan-tuan, sensitif sikit lah, cuma saya nak bagi kita faham. Jadi itu pun mutaffifin. Kita dengan Allah Ta'ala boleh tak mutaffifin? Macam mana? Kita dah doa nak syurga paling tinggi, nak minta doa syurga masuk tanpa hisab.
Amboi. Tapi kita semayang lintang bukan, tak khusyuk, bangun malam tak bangun, sedekah tak, nak faham Quran yang Tuhan suruh faham ni amalkan tak nak, tapi nak lebih. Itu pun mutaffifin. Ini yang Allah Ta'ala marah. Jadi begitu juga kita dengan kawan kita. Kawan kita dengan kita duk keluar dengan saya keluar dengan Ibrahim, asyik dia je belanja. Allah lupa bawa dia belanja. Yang saya ke dia, saya tak. Maknanya kalau bahasa mudah kita apa dia? Apa bahasa Melayu bukan curang pun tak berguna. Macam orang yang dia kira Allah nak untung ke dia saja. Kan? Berkira lah. Nak untung ke dia je. Nak untung ke dia. Macam kita dengan bini kita kan. Kau tak boleh. Kau kena tau. Suami kau nak masuk syurga. Aku ni tau. Kau ni. Oh, pandai abang kan. Yang saya punya baju abang tak tengok pun. Berapa tahun dah tak tukar-tukar. Ataupun saya penat-penat ni, kita anak ramai, abang patut cari pengasuh, pembantu untuk saya. Abang tak cari pun. Yang abang punya, abang nak saya tunaikan hak saya, abang tak tunaikan, mutaffifin. Itu pun mutaffifin. Baik, faham kita ni. Okey, alla yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Orang yang macam ni Allah Ta'ala kata, dia tak tahu, yazunnu ulaika lahum mab'uthun. Dia ingat kita ni takkan diba'ath, takkan dibangkit ke, takkan dihadapkan pada Allah Ta'ala ke. Orang-orang yang kira macam ni, penceramah yang kira macam ni, kita dengan anak bini kita macam ni, kita ingat macam kita dengan anak kita, kau kena taat tau, apa yang kau, aku ni. Tapi hak dia pada kita, daripada kita tak buat. Kita tak mengajar dia, kita tak didik dia, cakap dia dengan elok. Allah Ta'ala kata, apakah orang-orang yang mutaffifin ni, dia tak ingat dia takkan bangkit nanti ke, dia takkan dihadapkan depan Allah SWT ke. Hari apa? Liyaumin azim. Hari yang besar, apung. Kenapa hari kebangkitan itu dipanggil hari azim? Hari apa? Kenapa? Hari Yaumul Fasl. Semalam kita belajar hari kiamat dalam Al-Quran ni banyak nama. Antara dia apa? Yaumun azim, hari besar. Kenapa? Hari itu hari yang besar. Yaumul Fasl, hari keputusan. Anak kita ambil SPM, keputusan tu hari besar tak? Hari yang paling mustahak. Apa lagi? Yaumul Ba'ath, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari kita dihimpunkan. Yaumut Tamatul Kubra, hari ketukan yang paling besar. Pasal apa? Orang-orang yang tak beriman akan kena ketuk. Hari Al-Qari'ah, ketukan untuk di bumi ini. Dan ketukan Allah SWT tak macam tu. Ketukan Allah SWT pastinya yang paling kalang kabut, paling heboh, paling menyeramkan. Banyak. Yaumul Haqqah, hari yang pasti berlaku. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata, orang yang mutaffifin ni, dia tak ingat ke dia akan dikembalikan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari apa? Liyaumin azim, hari yang besar, hari yang paling agung, hari yang menentukan masa depan kita, ke mana hala tuju kita, syurga ke neraka. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari yang berdiri kita di depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berdiri kita ni menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran tuan-tuan, beberapa ayat ada pertamanya nak tunggu di padang mahsyar pun. Hadis Rasulullah SAW, Nabi yang sahih kata 50,000 tahun tunggu.
Ada orang yang cepat macam sekadar solat zuhur saja. Ada orang yang lambat. Ada orang yang mana yang panas, matahari pun begitu dekat dengan kita, sampai Nabi kata peluh pun sampai naik ke hidung. Peluh kita sendiri punya banyak. Hari yang dikatakan manusia semua dibangkitkan, tak ada ruang kecuali kaki nak duduk je. Sekarang ni banyaklah ruang. Sebab sekarang ni orang yang datang surau saja, kan? Di luar sana orang Islam baik, Acong baik, Lim Kit Siang baik, Lim Kuan Eng baik, Sami Velu baik, zaman-zaman dulu Nabi Nuh, Nabi Adam, semua akan dibangkitkan. Dan dalam Quran menggambarkan ada orang yang berjalan dengan melutut. Itu surah Al-Jathiyah. Panjang umur, nanti insya-Allah kita cuba tadabbur surah tu. Ada orang yang jalan dengan muka dia. Boleh bayang macam nak jalan dengan muka Tuan Haji Rosli? Maknanya dia menyesok dengan muka dia. Kita jalan dengan kaki. Menerak pun dah teruk. Tuan Haji kita askar tahu menerak. Ada tak askar belajar jalan atas muka? Berjalan dengan muka. Ya Allah, kalau kita tengok, kita fikir, renung tadabbur ni, ada ayat yang jalan tu juga. Antaranya afaman yamshi mukibban ala wajhihi ada amman yamshi sawiyan ala siratal mustaqim. Allah Ta'ala tanya, adakah sama orang jalan atas muka dia dengan orang jalan steady dia? Sama ke tak? Jadi bila kita baca ayat tu, tadabbur ayat tu, kita kena tengok kenapa orang ni jalan atas muka, apa dia buat Aku ni nak jalan atas mana? Nak jalan straight ke atas muka? Kalau aku nak jalan straight, aku kena ikutlah panduan dia. Baik. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Tak, sekali-kali Allah Ta'ala nak mencela orang, keadaan orang yang tak bersedia menghadap dia ni. Innal kitabal fujjari lafi sijjin. Kitab, buku bagi orang fujar, orang berdosa, sijjin. Sijjin ni kat mana? Daripada as-sijnu. Sijnu dalam bahasa Arab makna dia ialah penjara. Penjara yang sempit. Sijin. Maknanya kitab orang buat berdosa dah ada di sijin. Dah ada dah nama sekian-sekian. Acong tu Sami lah, apa pun semua dah ada. Wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu itu apa sijjin? Kitabun marqum, iaitu kitablah yang tertulis, yang dijaga. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang yang mendustakan. Ini bukan dusta cakap saja. Dusta apa? Dusta dia tak nak akur pada perintah Allah Ta'ala. Dia tak nak akur pada Quran. Quran kata ini petunjuk. Dia tak. Saya nak baca Yasin je. Makna apa? Saya serah je. Saya tak tahu. Janji saya baca. Takut tak kita dimasukkan dusta tu? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang ini mausul orang yang mendustakan hari yaumiddin, hari pembalasan. Sijin ni kat mana? Dalam kitab tafsir kata ada yang mengatakan dia di tempat di bawah neraka, ada tempat yang dikata di bawah petala langit, tujuh petala bumi yang paling bawah tu, itu Sijjin. Tempat orang-orang yang jahat, yang Allah Ta'ala yang derhaka pada Allah Ta'ala tu. Mudah-mudahan nama kita tak ada di situ lah. InsyaAllah. Amin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan Allah Ta'ala kata, tidaklah orang yang mendustakan agama tu illa kullu mu'tadin athim, kecuali orang yang mu'tadin, orang yang berlebih-lebih melampau dalam berdosa.
Kenapa dikata berlampau-lampau lebih dalam dosa? Orang mukmin, orang muttaqin ada dosa ke tak? Ada. Kita bukannya maksum, kita bukannya nabi tuan. Kita semua pun ada dosa. Tapi bila ada dosa apa dia? Dalam suratul Ali Imran, alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang buat benda tak elok, berdosa, zalim pada diri dia, solat lambat, ngaji tak dulu ni, cepat-cepat ingat Allah. Zakarullah wa ma yadhkuruna illa Allah. Tak ada siapa, wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah. Tak ada siapa yang boleh ampun dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ta'lamun. Jangan ulang balik apa yang kita salah dulu. Dalam surah An-Nisa pun kata orang-orang yang buat salah, dia ada 4 syarat dia ni. Pertama, taubat. Yang kedua, wa aslihu, dia memperbaiki. Jangan kata aku taubatlah, zaman muda aku semayang lambatlah, sekarang dah tua semayang lambat lagi. Aku dulu jarang pergi surau lah, taubatlah, sekarang tak datang juga. Aku dulu tak baca Quran, tak nak faham, sekarang duk buat lagi. Tak boleh. Jadi taubat, wa uslihu, perbaiki, wa tasamu. Wa tasim makna berpegang kuat. Aku nak datang surau jemaah, kecuali lah tak boleh bangun teruk sangat baru aku tak datang. Kalau sakit sikit-sikit, pening sikit-sikit, aku datang juga. Kalau hujan sikit-sikit, aku datang juga. Kuliah hujan sikit-sikit, datang juga. Kecuali lah hujan ribut dan sebagainya. Lepas tu wa akhlasu, dan dia ikhlas. Datang bukannya sebab nak jumpa, janji dengan meja ni lepas ni nak mengetih. Tak, datang ikhlas. Baik. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Bila dibacakan ayat-ayat kami, ayat Quran pada dia, qala asatirul awwalin. Alah, ini cerita macam orang dulu dah. Aku dah dengar sikit-sikit Quran, sikit-sikit hadis. Apa ni, aku dah dengar lah. Sekolah agama pun aku dah baca dah lah. Aku dah dengar. Orang ni, maaf cakap tuan-tuan perempuan, bukanlah saya nak mengata orang, tapi ada tak orang kita yang buat macam ni? Ada tak? Ada. Tepuk dada tanya selera lah. Kalla bal Sabtah rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sabtah ni makna apa? Sabtah, berhenti sebentar tanpa ambil nafas. Dalam bahasa Arab, al-waqfu bidunil tanaffus, berhenti tanpa ambil nafas. Makna kata tak boleh terus. Jadi Allah Ta'ala kata tak sekali-sekali. Bahkan ron, hati dia ada karat. Rona ala qulubihim, hati mereka, makanu yaksibun, atas apa yang dia orang buat. Hadis Nabi, kita bila buat dosa ada titik hitam, sikit-sikit. Kita tobat, hilang. Tak tobat, sikit-sikit. Lama-lama tutup hati kita, lama-lama jadi karat. Karat ni lah yang Allah Ta'ala bagi tahu, yukadzibu biddin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Innahum, mereka itu, an rabbihim, bagi mereka, pada yauma idzin, hari kiamat, lamahjubun, dihijab. Mereka takkan tengok Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran pun banyak yang kata orang-orang macam ni Allah Ta'ala pun lupa mereka. Contoh, dalam surah Taha, saya kalau nak patah balik nanti lagi lambat tuan-tuan, saya cuba nak habis ni. Kalau tuan-tuan tengok surah Taha ayat
ujung-ujung lah ayat 100 lebih itulah. Ada ayat bunyi wa ma a'shu an dzikri rabbi, barang siapa yang tak peduli pasal Allah SWT, pasal Quran, fa innahu ma'isyatun dhanka, hidup dia serabut, hidup dia sempit, banyak duit pun dia rasa macam tak kena je. Fa yauma idzil yaumal qiyam wa yauma yahsyurul qiyamati a'ma, mereka bila bangun hari kiamat dalam keadaan buta. Lepas tu mereka kata pada Allah Ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami ni buta? Dulu kami celak kan? Allah Ta'ala jawab, qala atat ayatuka fanasitaha, datang ayat Quran kamu lupa. Wa kadzalikal yawma tunsa, hari ni aku pun lupa kamu. Kita tak peduli pada Allah, Allah pun tak peduli pada kita. Bukan dia tak peduli, dia tak azab kita. Makna dia tak ada rahmat, dia tak ada kesian pada kita. Ni orang macam ni Allah Ta'ala kata, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka dihijab. Thumma innahum lasalul jahim, lepas tu baru dimasukkan ke dalam api neraka. Thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, lepas tu dikatakan pada mereka, inilah dia neraka yang kamu dustakan dulu, kamu tak percaya dia, inilah dia neraka. Dalam Al-Quran, dalam surah Waqi'ah apa ada dikata yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang ini nampak muka dia orang, nampak. Kita Al-Ghashiyah pun apa, muka serabut takut. Yu'raful mujrim fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, diragut mereka, umbun mereka, kaki mereka pegang macam ni, malaikat pegang macam ni, kaki satu, jambul kepala satu. Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun, inilah dia neraka yang kamu tak percaya dulu. Kalla in Allah Ta'ala bagi tahu dia. Tengok, kita tengok tarbiyah Al-Quran. Allah Ta'ala tak bagi satu muka penuh, dua, tiga muka neraka saja. Kalau kata neraka apa kita kata Cik Daud? Habislah aku, tak ada harapan lah aku, kan Rosli, habislah aku. Allah Ta'ala nak bagi motivasi kita, nak bagi semangat kita, nak bagi teliur kita, jangan putus asa. Apa dia? Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin, tapi kitab, buku catatan orang abrar, orang yang baik, 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun, tahukah kamu apa tu 'illiyun? Ala, tempat yang tinggi. Dalam kitab tafsir ada yang mengatakan bahawa ini nama-nama kita ni ditulis, insya-Allah, saya perasan pula, nama kita insya-Allah di tempat yang tinggi, kata atas pada 7 petala langit. Mungkin saya nak tu sikitlah, tak tahu ni kenapa ini aliyin, yang ni wama aliyun. Dalam bahasa Arab memang macam tu. Kalau ada huruf jar ataupun kalau mudah preposition, macam kita kadang-kadang kita tak perasan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul. Tadi til ni tul. Ada kaedah dia dalam bahasa Arab, sebab ada huruf jar sebelum tu. Baik. Abrar, apa makna abrar? Apa makna abrar? Daripada bir. Apa makna bir? Bukan bir. Bir, kebaikan.
Tapi abror ni Quran bagi kita contoh. Saya pernah kongsi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai tahap abror bir ni sehingga kamu infakkan benda yang kamu suka, kamu cinta. Macam saya kata musim hujan, banjir, orang minta kain baju, kita pun bagi. Tapi kain baju mana? Yang kita tak nak, yang anak kita pun tak nak. Bang, bagus bang. Bang kita ni store kita clear. Tak sampai dia. Jadi bir bagi benda yang kita cinta. Dalam Quran berapa ayat tuan-tuan? Memang clear kan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Dia bagi makan yang dia suka. Apa makan yang kita suka? Ada kita makan, anak-anak kita nasi lemak, bini kita, bang beli nasi lemak ini ya. Tapi lauk nak sambal sotong, sambal paru, sambal ni, segala macam kan. Tapi kita jamu orang nasi lemak juga. Telur yang belah 4, belah 8. Itu bukan yang kita suka. Nampak tak? Bukan tak dapat pahala, dapat, tapi tak sampai lah tahap yang itu. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi miskinan wa yatiman wa innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kita jamu orang makan, kita tak nak terima kasih, tak nak dia balas pun tak nak. Maknanya Tuan Haji, kita panggil orang datang rumah kita, kita ni lepas tu okey, Tuan Haji, Ustaz Haji nak buat apa ni pakcik? Kita selalu sekurang-kurangnya kita panggil anak yang yatim, budak tafiz, kita suruh buat apa? Kita suruh apa? Baca doa kan? Maknanya kita nak balasan daripada dia. Ini tak ada, bagi makan dia balik. Cuba tak kita ada orang kita panggil rumah, bagi makan, lepas tu balik, apa kita kata pada dia? Ish, apa ni budak ni, kali aku tak panggil dah, terima kasih. Itu sifat orang albir, yang orang bagi tak ada minta terima kasih, tak ada apa. Kadang-kadang kita, maaf cakap kan, kita buat baik ke apa ke anak-anak saudara kita marah, dia tak kata terima kasih. Sebab itu maaf cakap tuan-tuan, kalau kita halusi ayat-ayat Quran yang ni ya, hatta macam saya pernah kongsi, kita bagi sedekah. Sebab itu dalam Quran kata wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan, bukan sedekah dah bagi dah, pahala sedekah kamu dengan manna, dengan ungkit, wal adha, sakitkan hati. Kita bagi anak saudara kita duit belajar universiti, dia pun dah kerja elok, jadi DO, PTD dah, pensyarah dan sebagainya. Balik kampung jumpa kita, Pak Long apa khabar? Baik ni. Lepas tu dia pun buat macam tu. Kau tak tahu, kau dulu belajar, aku yang bagi, aku yang, betul lah. Habis pahala kita, habis. 5 tahun pahala kita ada, lepas tu habis. Tak boleh ungkit, tak boleh sakitkan hati dia. Tapi orang kita ada tak kata? Ada. Biasa, saya pun kadang-kadang kita tolong adik-beradik kita kat kampung tu, kadang-kadang walaupun nak cakap dalam hati, kau dulu, jangan. Baik, kita sambung kan. Cerita orang yang baik, kala innal abrar lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun. Kitabun marqum, ini pun kitab yang tertulis nama-nama kita. Yashhaduhul muqarrabun, yang bersaksi muqarrabun. Apa makna muqarrabun? Orang yang rapat, qarib dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Waqi'ah pun muqarrabun ialah thullatun minal awwalin.
wa qalilum minal akhirin. Ramai orang-orang dulu. Orang kemudian kita ni tak ramai. Orang dulu apa dia? Sebab siang perang, malam tahajud. Tengok kita baca sahabat-sahabat Nabi apa semua, Nabi-Nabi dulu, Nabi Nuh dan sebagainya, dakwah berapa tahun, berapa semua. Orang sekarang ni korang nak tegur orang pun malu, nak tu jaga hati, hak ni kan. Mau cakap penceramah ustaz-ustaz pun bila orang bayar saja nak ni. Ustaz-ustaz yang famous, yang pandai-pandai, yang alim-alim tu, kita nak bagi 2-300 nak datang tak? Tak datang. Ke orang-orang sakit ada dia buat tak? Dia tu tak? Tak. Dia lebih rela pergi buat umrah bersama sekian-sekian, naik kapal sama sekian-sekian. Dengan orang mana tu? Orang kaya-kaya. Sebab habu ada habuan. Maaf tuan-tuan, sorry lah, saya tak nak kata siapa-siapa. Saya nak kata pada diri saya. Okey, innal abrar lafi na'im. Sungguhnya orang yang abrar ni, yang standard tinggi ni, dalam kenikmatan. Na'im alal araiki yanzurun. Dia tengok alal araik ialah jamak pada arika, atas pelamin-pelamin. Mereka tengok duduk steady, tak duduk kursi macam ni. Kursi yang kita makan tu tak main lah kat syurga. Kursi yang steady, yang duduk pun steady. Saling berpandangan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Tengok muka mereka pun nampak happy. Dalam Quran tuan-tuan banyak diceritakan ciri-ciri orang yang dapat nikmat di kiamat. Wujuhun yawma idzin musfirah. Muka bersinar. Dhahikatum mustabshirah. Gelak, happy, seronok. Orang yang wujuhun yawma idzin ghabarah. Orang yang derhaka ni muka pun hitam, kusut, kasat, masai dan sebagainya. Yusqawna min rahiqin makhtub. Mereka diberi minum, orang yang hebat ni, abrar ni, diberi minum min rahiq. Rahiq adalah minuman yang terpilih. Yang kita tafsir kata ada minuman arak yang campur halia, tapi arak dia bukan macam arak dunia. Halia dia bukan macam teh halia kita. Makhtub, yang tutup. Makna dia specialnya, time dia nak minum baru buka. Khitamuhu misk. Tutup dia pun ada bau wangi. Tutup gelas kita, piala kita ke cawan kita ikut suka kita. Dalam Quran pun kata minuman untuk orang-orang yang ini, itu pun ikut suka kita. Tuan Haji Rosli suka minum gelas kecil, tuan kita ni suka minum gelas besar, macam air apa, restoran, air jus, ikut kita. Jadi yang ni tutup dulu. Atas dia pun wangi. Bila kita nak minum baru buka. Specialnya. Khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Allah Taala itulah dia untuk orang yang apa dia? Bersegera, berlumba-lumba nak buat kebaikan. Apa makna berlumba-lumba buat kebaikan? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Sabiqun, sabiq maknanya berlumba-lumba. Sebab itu dalam Quran tuan-tuan, kita yang buat berdosa yang apa, disuruh minta ampun, kena berlumba-lumba. Apa makna berlumba-lumba? Wasabiqu ila maghfiratin min Allah, ila maghfiratin min rabbihim. Minta berlumba-lumba tu maknanya saya dengan Tuan Haji Rosli nak datang surau, saya nak datang dulu pada dia. Satu lagi wasari'u, sari'u bersegera. Maknanya nak datang surau, contoh kita memang bukan kita berebut-rebut, tetapi maknanya kita jangan alah duk azan tak apalah, aku mandi dululah, tengok TV dulu, tengok WhatsApp kot siapa. Jangan.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun. Orang yang dapat special ni ialah orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Wa mizajuhu min tasnim, dan minuman ni pun ada campuran tasnim yang special, yang sedap. Kita tak boleh kata Allah, aku tak sukalah ni. Tak boleh. Allah Taala yang bagi, sedap tak untuk kita? Pasti sedap. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Ini makanan, minuman untuk orang yang dekat pada Allah Taala, yang mana kata dia ikhlas dan sebagainya. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun. Allah Ta'ala kata orang yang ajramu, mujrim, orang yang berdosa dulu, ni cerita kiamat, minal ladhina amanu, pada orang-orang beriman, yadhakun, mereka gelak. Alah, game surau lah tu. Alah, nak dengar kuliah lah tu. Alah, dia ingat dia ada tak? Orang-orang ni Allah Ta'ala cakap di akhirat kelak, orang-orang ni yang dapat akibat yang tak elok, yang buruk, mereka ni suka gelap, orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun, bila dia lalu dia buat muka Allah Ta'ala cerita. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, bila dia pergi, dia nampak, dia buat muka macam tu, dia pun jalan-jalan jumpa ahlihim, geng-geng dia, fakihin, pakai gelak. Alah, aku jumpa kau tahu orang tu kat surau tu, dok ni lagi, dok ni apa, dia ingat dia orang aja. Dia orang perli, Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Dia jumpa dengan geng-geng dia, dia kata inna haula'i ladallun, mereka tu yang datang surau, yang dengar kuliah itu orang yang sesat. Dia pula kata orang yang buat baik ni, datang surau, dengar kuliah, mengaji dan sebagainya, tu adalah orang sesat tu. Dia ingat dia orang yang pandai. Fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun. Allah Ta'ala kata, maka pada hari ini hari apa tu? Hari kiamat tu. Pembalasan orang amanu minal kuffar, orang beriman atas orang kufur yang tadi tu, yadhakun, orang beriman pula gelak pada dia. Alal araiki yanzurun. Alal ara, atas lamin lagi, yanzurun, semua pakat tengok. Kau tengok aku tengok kau, saya tengok Haji Rusli tengok Haji Ibrahim, tengok, pakat happy takat apa semua. Dan ada kitab tafsir juga kata tengok ni ialah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan di syurga memang paling hebat, tapi nikmat yang paling hebat ialah memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam, saya tengok dalam tuan-tuan tengok muka surat, kalau tengok ni 578 suratul Qiyamah, ada Allah Ta'ala ayat 20 atas sekali, 578. Wujuhun yawma idzin nadhirah, orang tu muka berseri-seri, ila rabbiha nazirah, dia tengok Tuhan, kerana dia dapat tengok Tuhannya. Dan Quran pun kata ada Allah Ta'ala bagi penghormatan pada orang syurga. Salamun qawlan mir rabbir rahim, salam pada kamu daripada Rabbir Rahim, Tuhan yang paling penyayang, pengasih. Alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Jadi Allah Ta'ala akhir ni dengan soalan,
apakah tidak balasan bagi orang yang kufur tu atas apa yang dia buat? Maknanya apa? Orang yang teruk tadi tu padanlah dengan amalan dia. Orang suruh datang kuliah tak nak datang, suruh solat jemaah tak nak, malah dia gelak-gelak pula, dia buat muka-muka pula, dia tak rasa pula. Maaf tuan-tuan, saya bukan mengata siapa-siapa, saya mengata pada diri saya sendiri kan. Jadi kalau kita halusi surah Al-Mutaffifin ni, ada kena-mengena dengan kita tak? Ada tak kena? Aduh, saya ni wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun walladzina kaluhum wazanuhum yukhsirun. Hak tu pun saya kena dah. Ke bini kita bukan main abang nak kopi, tapi kat dia kita tak bagi apa yang sepatutnya. Ke anak saya cakap ayah ni kau kena ni tapi kita tak ajar dia ngaji, kadang kita tak cakap elok dengan dia. Itu pun mutaffifin. Ada apa-apa nak sambung, nak kongsi? Bahaya kata macam saya kata, penceramah pun kena jaga. Tak boleh kita nak aku nak duit je ni janji dia 3,000 4,000 ni, tapi kita buat lebih kurang saja. Kadang antara sejam ni apa pun buat gelak saja. Sejam yang pandai menyanyi saja, suara sedap kan, satu ayat Quran pun tak ada dan sebagainya kan. Tak, dia makna kata dia tak, bukan tak percaya saja, tak percaya, dia tak buat sepatutnya. Nak kata tak percaya, orang yang tak datang surau, tak semayang lah kita kata, dia percaya tak rukun iman, rukun Islam dia percaya tak? Silat-silat dia lagi hafal pada kita. Kita pun lupa dah yang mana rukun iman, dia lagi hafal. Dia percaya, tapi dia tak buat sepatutnya. Itu pun dusta kan. Bukan saja tahu saja tak boleh, kena amalkan. Seperti Quran ni petunjuk. Kalau kita faham saja kita tak buat, dia bukan petunjuk lah. Kalau kita faham, kalau tak faham, lagilah. Kita nak baca Yasin, apa mana Yasin? Tak apalah, janji aku baca, malam Jumaat aku baca, makna biarlah mana. Bahayalah kita kan. Hak tu yang kita takut tu. Sedangkan Al-Quran dikatakan, macam saya baca surah Yusuf tadi, wa tafsila kulli syai', ini menceritakan segala sesuatu. Wa tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa-apa yang dulu. Ibratul li ulil albab. Quran ini adalah ibrah. Apa makna pengajaran? Kena faham, kena tengok apa yang apa aku patut buat. Boleh kita kata pada anak kita, mak nak kau belajar SPM, kau belajar betul lah, sejarah ni mustahak. Tiba-tiba dia tengok-tengok dapat fail. Kan mak dah suruh baca, kau ni mak suruh baca je, saya baca, saya tak faham pun, saya tak tahu apa pun, saya baca, mak suruh baca kan. Maknanya baca apa dia? Kena faham lah, kena amal lah. Jadi tuntutan Al-Quran pada kita tak lepas lagi. Kalau kita hanya sekadar beli ataupun baca dan faham, baca, faham, amal. Yang paling elok, dan kena bagi tahu orang-orang yang rapat dengan kita, anak kita, bini kita, suami kita kan, kawan-kawan yang kamcing dengan kita kan. Chef Wan cakap kawan-kawan tak kamcing, marah kita kan. Tengok keadaan lah, kita tengok macam tu kan. Tapi itulah dia fungsi Al-Quran. Ada selingan lagu bagus juga.